Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi untuk hari ini. Kita akan belajar bab matriks. Okey, so subtopik hari ini adalah subtopik yang ke-6 daripada matriks, operasi matriks. Subtopiknya adalah untuk menyelesaikan masalah persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, so persamaan linear serentak ni awak dah pernah belajar masa sekolah dulu, masa tingkatan 1 dan 2 dulu. Okay, so persamaan linear serentak tu adalah contohnya kita ada X tambah Y sama dengan 3. Lepas tu kita ada 3X tolak 2Y sama dengan 6. Okay, so ada dua persamaan. Lepas tu dia bila ada dua persamaan ni kita boleh selesaikan persamaan linear serentak. Dan yang ni boleh menggunakan kaedah matriks. Okay. So, cara dia adalah, okey, awak boleh tengok buku teks awak. Persamaan linear serentak ni boleh diselesaikan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah berikut. So, yang pertamanya awak perlu ada kita punya persamaan linear serentak. Mesti ada dua persamaan. Okey, so ni contoh ada 1, 2 persamaan. So, daripada persamaan linear serentak tersebut kita tukar dalam bentuk matriks. Okey. So, tukar dalam bentuk matriks. Selepas tu, kita akan selesaikan menggunakan cara ni. Okey, yang paling penting sekali, mula-mula awak kena tahu susun menggunakan bentuk ni. Dan last sekali, buat dalam bentuk ni. Lepas tu, awak akan terus dapatkan jawapan X kita sama dengan berapa dan Y kita sama dengan berapa. Okey, so kat sini, cara nak bentuk, cikgu bagi contoh kat sini satu. Okey, contohnya kita ada satu persamaan linear serentaknya ada 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okey. Yang kedua, negatif 2X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, contohnya. So, daripada persamaan tersebut, awak kena tukar kepada bentuk matriks ni. Okey, so kita kena cari dulu matriks kita adalah apa. Okey, so apa yang kita kena tengok adalah, kita kena tengok nilai perkali bagi pemboleh ubah. Okey, so pemboleh ubah kita ada X, kita ada Y. Okey, so perkali adalah nombor yang berada di hadapan huruf tersebut. Okey, so kita ada 3 untuk X, yang ni pula negatif 2 untuk X yang kedua. Lepas tu kita ada 5 untuk Y pertama dan 2 untuk Y kedua. Okey, so nombor untuk perkali ni kita akan jadikan sebagai matriks A. Okey, so matriks A kita ambil balik je nombor ni. Syarat dia kedudukan, kalau kat depan ni awak tulis X, dua-dua ni X pada lajur tersebut. Yang kedua dia akan jadi lajur kedua dua-dua Y. Okey, tutup kurungan. Okey. So, untuk X yang pertama kita ada 3. X yang kedua kita ada negatif 2. So, syarat dia bawah ni mesti X. Okay, lepas tu pemboleh ubah yang kedua Y. So, 5, 2. Okay, awak kena ingat kalau depan dia ada negatif, kita kena letak sekali negatif. Okay, lepas tu kena bentuk ada lepas pada A kita ada huruf X kan. Okay, so X ni adalah huruf pemboleh ubah. So, nak susun pemboleh ubah atas bawah ni, yang atas kita kena ikut yang ni. Siapa yang pertama? So, huruf X yang pertama, so atas jadi X. Yang kedua, huruf Y. Okey. So, samakan dengan matriks B. Okey, so matriks B ni adalah mewakili nombor yang kat belakang ni. Dia mesti nombor sahaja yang tak ada huruf. So, awak akan tulis yang atas apa? 15, yang bawah kita ada 8. So, dapat tulis dah dalam bentuk macam ni. Okey, lepas tu kita akan selesaikan menggunakan susunan yang ni pula. Okey, menggunakan susunan yang ni. So, last kali kita akan dapatlah nilai X dan Y. Kita akan buatlah sama ada kena darab ke apa. Okey, so kita tengok contoh. Okey, soalan yang ni dia suruh tukar persamaan linear serentak tersebut ke dalam bentuk matriks. Okey, so kita nak matriks, nak tukar, dia akan jadi A, X sama dengan B tu kan. Okey, so tukar. Kita punya A, 4 nilai perkali tu. X kita huruf yang terlibat dan B kita adalah nombor yang ada. Okey. So kita punya huruf untuk A kita ada X, kita ada Y. So X kita yang pertama kita ada 3, tulis 3. Yang kat bawah kita ada 5 dan Y kita 4. Yang kedua adalah negatif 6. So ingat bila ada negatif kena tulis sekali dengan negatif dia. Okey, lepas tu huruf untuk yang pertama adalah huruf X, yang kedua huruf Y. Okey, lepas tu matriks B kita adalah 12 dengan 7. Okey, dan satu lagi awak kena ingat, bila awak susun pada baris pertama, dia mesti semua nombor tersebut berada di baris pertama. Sama juga dengan yang kedua ni. Tak boleh tertukar. Kejap duduk baris pertama, lepas tu jawapan akhir dia duduk kat baris kedua. Dia mesti satu baris yang sama. Okey, so ni cara nak tukar persamaan linear serentak kepada bentuk matriks.
Okey, pembelajaran yang kedua yang awak kena faham adalah nak menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, so tadi kita dah ada dalam bentuk yang ni. Dah susun. Okey, so nak selesaikan, kita kena tukar pula kedudukan dia jadi kepada A sama dengan A songsang B. Okey, so sekarang A kita ada. A songsang ni yang kita kena cari kan. Okey, A songsang tu awak kena ingat balik. Okey, nak dapatkan matriks songsang adalah 1 per A darab D tolak B darab C. Okey, yang ni kita dah belajar dalam matriks songsang semalam. Okey, so kat dalam dia akan jadi D, A, negatif B, negatif C. So, ni untuk mewakili matriks songsang. Okey, so kat sini tulis dulu. Dekat matriks A awak ada nilai A, B, C, D. Okey, so nak susun pula sekarang jadi matriks songsang. Okey, sebelum tu yang X ni tulis je balik. So, X kita adalah XY tu. Okey, so matriks songsang 1 per A kita 1 darab dengan negatif 4 tolak B kita negatif 2. So, dalam kurungan darab dengan 3. Okey, A, B darab C. Okey, lepas tu kena letak kita punya susunan tertukar. Okey, A dengan D tertukar. So, tukar D jadi negatif 4 ke atas. A turun bawah iaitu 1. Lepas tu sifat untuk B berubah. Kalau negatif dia jadi positif. Kalau positif dia jadi negatif. Okey, so yang ni dah mewakili. Yang ni menunjukkan A negatif 1. Ni mewakili A inverse. A songsang. So satu lagi yang awak perlu tulis adalah matriks B pula kat belakang. So tulis matriks B kita adalah 1, 4 nombor ni. Okey, 1, 4. Okey. So, apa yang awak kena buat pula sekarang? Apa yang awak kena buat sekarang adalah awak kena selesaikan. So, kita kena cari dulu. Nak selesaikan, kita akan cari nilai yang bawah ni dulu. Okey, yang ni. So, kena selesaikan. So, masukkan dalam kalkulator. So, bila awak kira, awak akan dapat 2 kat bawah. So, jadi 1 per 2. Okey, yang belakang ni pula awak kena selesaikan kedua-duanya tu. So, operasi apa yang dibuat antara yang ni dengan yang ni? Awak kena darab. Okey. So, darab. Okey, darab macam biasa. Baris darab dengan kolom. Baris darab dengan kolom. Dengan lajur. Okey, so bila awak kira, awak akan dapatkan jawapan dia. Awak akan dapat nilai dia 4 dengan 1 dengan 4 dengan 1 Okey, 4 dengan 1. So, nak dapatkan jawapan akhir. Okey, ni tulis XY. Nak dapatkan jawapan akhir kita, XY kita. Apa yang awak kena buat pada step ni adalah awak kena darab 1 per 2 ni dengan setiap unsur di dalam. So, bila kita darab, kita akan dapat 1 per 2 darab 4 dapat 2. 1 per 2 darab 1 dapat 1 per 2. So, daripada sini kita dah boleh dapat dah nilai X kita sama dengan 2. Dan nilai Y kita sama dengan 1 per 2. So, tulis balik. X sama dengan 2. Y sama dengan 1 per 2. So, ni jawapan akhir. Okey, tetapi ada satu lagi cara yang mudah. Iaitu dengan menggunakan kalkulator. Okey, cumanya bila nak guna kalkulator, awak kena ada yang ni. Okey. Okey. So, awak kena ada dulu yang ni. Okey, cikgu akan tunjuk cara untuk buat dalam kalkulator. So, awak kena tulis dulu yang ni tadi. Step ni kena ada. Yang ni kena ada. Lepas tu kena ada juga step ni. Iaitu kena ada juga susunan X, Y. Lepas tu A songsang. Iaitu 1 per 1 darab negatif 4 tolak negatif 2 darab 3. Okay, AD darab BC tu. Lepas tu kena tulis juga yang ni. Negatif 4, 1, 2, negatif 3. Lepas tu kita ada 1 per 4. Yang ni kita kena tunjukkan jalan kira kita. Dan lepas tu tak tunjuk dah operasi apa yang buat, terus dapatkan nilai XY pun dah betul. Okay. So, ni cara menggunakan kalkulator. Lagi mudah sebenarnya. Okay. So, cara nak masukkan dalam kalkulator. Okay. Awak boleh tengok cikgu punya kalkulator ni. Okay. So, awak tengok kat sini. Kita akan masukkan kalkulator. Mula-mula sekali tekan mode 3 kali. So, 1, 2, 3. Okay. Sampai jumpa EQN. Dah jumpa EQN. Tekan nombor EQN iaitu 1. Okay. Keluar unknown ni kan. Okay. So, kita pilih unknown 2. Okay. Ada 2 unknown. Sebab kita ada 2 pun boleh ubah. Unknown tu maksudnya pun boleh ubah. Kita ada X dengan Y. 2 pun boleh ubah. So, 2 lah. Okay. Lepas tu A1 ni nak ambil kat mana?
Okey, A1 ni awak akan ambil. So, tadi matriks kita ada gini. Mula-mula sekali matriks, awak ada, ni, cikgu tulis balik kat sini. 1, -2, 3, 4, matriks A. Lepas tu, XY sama dengan matriks B. 1, 4 tu. Okey. So, guna kalkulator, masukkan A1 yang mana? Tengok buat pembandingan. Ni, A1. So, letak nilai A1 adalah 1. Tekan sama dengan, dia akan keluar B1. So, B1 yang mana? Yang ni. Negatif 2. Tekan sama dengan, dan C1 kita yang belakang ni. Dekat matriks B tu. So, 1. Tekan sama dengan. Dia keluar pula yang kedua. So, yang kedua ni adalah baris yang kedua. So, ikut je yang baris kedua. 3 sama dengan 4 sama dengan 4. C2 pun 4 juga. So, terus dapat nilai X kita. Nampak tak? Okay, cikgu dah tinggal ni ke? Sekejap. Okay, tengok balik. Macam silap masuk ni. X1, negatif 2. Okay, tertinggal. Sorry. Yang ni sepatutnya negatif kan. Okay, X ni negatif 4. So, bila masuk kalkulator salah nilai, awak akan dapat nilai yang berbeza. So, kalau nak buat balik, tekan balik mod 1, unknown 2. Okay, so kita ada 1 sama dengan negatif 2 sama dengan 1 sama dengan 3 sama dengan negatif 4 sama dengan 4 sama dengan. Okay, so nampak tak? Kita terus dapat jawapan. X sama dengan 2. Lepas tu nak tahu nilai Y, tekan sama dengan lagi sekali. So, Y 0.5 ataupun dalam pecahan dia 1/2. So, terus dapat jawapan tadi. Tunggu tulis jawapan kita. X 2, Y 1/2. So, sama je jawapan tadi. X sama dengan 2, Y sama dengan 1/2. Okay, so ni adalah kaedah menggunakan kalkulator. Okay, so itu sahaja untuk yang ni. Nanti cikgu akan sambung lagi video untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak. Kaedah yang sedikit berbeza sebab susunan persamaan linear serentak yang berbeza. So, awak boleh sambung tengok video dekat satu lagi video. Assalamualaikum.